Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada hari ini, yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah saya Ustazah Aliyah Harizahani binti Abdul Halim atas pengajaran yang telah diberi. Untuk tugasan yang diberi, tajuk pada hari ini adalah mengenai pelaksanaan PPSMI dalam silibus pembelajaran di Malaysia relevan atau tidak. Okey, untuk tajuk yang pertama, saya ditugaskan untuk membentangkan mengenai pengenalan. Untuk kajian saya bahagikan kepada 5 faktor, iaitu pengenalan, kelebihan, keburukan, faktor dan kesimpulan. Okey, mengenai pengenalan, yang pertama adalah saya nak cakap bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, namun bahasa Inggeris memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Selaras dalam usaha kerajaan pada waktu itu untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa Inggeris, iaitu pada tanggal 19 Julai 2002, Dewan Parlimen telah meluluskan usul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Pada tanggal 20 Julai 2002, proses ini telah dilaksanakan secara berperingkat melibatkan pelajar tingkatan 1 sekolah rendah dan pelajar tahun 1 sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 sekolah menengah serta pelajar tingkatan 6. Usaha ini juga berterusan sehingga tahun 2008. Namun begitu, pada tahun 8 Julai 2009, proses ini telah dimansuhkan atas sebab-sebab tertentu yang akan dibincangkan oleh sahabat saya sebentar nanti. Namun begitu, pada tahun 2012, PPSMI telah dimasukkan sepenuhnya di peringkat sekolah di Malaysia. Untuk pengenalan, itu saja yang boleh saya ceritakan mengenai tugasan yang diberi, iaitu pelaksanaan PPSMI dalam silibus pembelajaran di Malaysia relevan atau tidak. Saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Syibinaria. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda kaunseling di Universiti Ustaz Alan Shah. Saya akan menerangkan mengenai kelebihan PPSMI, di mana kelebihannya boleh terbagi kepada 3, iaitu pertama sekali kepada para pelajar, yang kedua kepada nasionalisme, yang ketiga ialah kepada negara. Seperti mana kita tahu, PPSMI ini dia kalau untuk pelajar, dia menambahkan lagi pengetahuan bahasa Inggeris di sekolah maupun di universiti. Sebab seperti mana kita tahu, para pelajar dikurang mendapat pendedahan bahasa Inggeris sebab jam belajar bahasa Inggeris tu kurang, dalam hanya beberapa jam saja, dalam 2 atau 3 jam dalam sehari. Dan kalau dimasukkan, dia ada satu perkara yang amat merugikan. Sebab pilihnya para pelajar meneruskan PPSMI ini, dia tak akan menjadikan pelajar itu hilang identiti seorang bahasa Melayu itu sendiri. Tapi dia jadikan lagi para pelajar itu seorang yang berpengetahuan, berpengalaman dalam bahasa Inggeris itu. Seterusnya, pada peringkat nasionalisme, seperti mana kita tahu, sekiranya kalau kita teruskan PPSMI ini, dia tidak akan hilangkan bahasa Melayu itu tersebut, ataupun dia menghapuskan identiti bahasa Melayu itu, kerana kita jadikan bahasa Melayu pun sebagai bahasa mengantar, bahasa seharian kita, bahasa Melayu. Dan kalau kita meneruskan PPSMI ini, dia akan jadikan dia sebagai bahasa kedua. Dan kalau kita menggunakan bahasa Inggeris di luar negara pun, dia akan mengharukan nama negara, sebab bahasa Inggeris pun dijadikan sebagai bahasa pengantar di dunia.
kalau kita teruskan kalau kita teruskan PPSMI ini, dia akan jadi seseorang itu lebih berpengetahuan dan dia akan boleh diguna pakai di negara lain, sebab bahasa negara lain pun juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar orang. Kita teruskan pada kesan pada negara, di mana kita tahu pemimpin-pemimpin dunia lain juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi kalau kita meneruskan PPSMI ini dengan pendedahan bahasa Inggeris yang lebih luas, jadi dia akan bermanfaat untuk pemimpin menggunakan bahasa kedua itu sendiri. Sebab kalau kita menggunakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, dia satu perkara yang apa orang kata, perkara yang amat melecehkan, sebab antaranya translator perlu mentranslate bahasa Melayu kita untuk lebih orang lain memahamkan bahasa kita sebut. Sekian, itu saja pada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, nama saya Muhammad Hilmi Ubaidullah bin Malais. Saya merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dan merupakan daripada kos kaunseling. Hari ini saya ingin membentangkan tentang keburukan PPSMI. Sedia maklum, PPSMI iaitu Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris telah dilaksanakan sebelum ini. Jadi kesan daripada PPSMI ini mengalami keburukan. Dia terbagi pada 3 kesan, iaitu kesan terhadap bahasa Melayu, juga kesan pada pelajar dan juga kesan kepada guru. Okey, kita lihat pada yang pertama, kesan daripada bahasa Melayu. So, kita sedia maklum di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan merupakan bahasa pengantar untuk semua jenis komunikasi, maksudnya daripada pelajaran dan juga sebagainya. Jadi apabila kerajaan telah melaksanakan PPSMI ini, ia akan menggugat kedudukan bahasa Melayu yang kita sedia maklum, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan mengikut perlembagaan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dan oleh itu kita boleh lihat terkesannya pelaksanaan PPSMI ini terhadap bahasa Melayu. Dan pelaksanaan PPSMI ini juga telah mengenepikan segala usaha untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu ni ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab apa? Apabila mereka telah menerapkan bahasa Inggeris di dalam pembelajaran mereka, jadi mereka berkemungkinan tidak boleh mengekalkan ataupun meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap bahasa Melayu dalam sesuatu pelajaran tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke kesan keburukan daripada pelajar. So, bila kita menceritakan tentang pelajar, kita sedia maklumlah apabila PPSMI ini dilaksanakan di sekolah contohnya, pelajar akan menerima kesan yang signifikan sebenarnya. Dan kita boleh lihat pelajar di bandar akan mudah menerapkan pelajaran yang baru seperti pelaksanaan PPSMI ini dari dalam sains dan dalam mata pelajaran sains dan matematik. Tetapi sebaliknya kepada pelajar yang duduk di luar bandar, kerana mereka tidak mempunyai kelengkapan yang cukup, tenaga pengajar yang berkualiti untuk menerapkan pelaksanaan PPSMI ini terhadap mata pelajaran mereka. So,
Oleh itu, sekiranya PPSMI ini diteruskan, maka keputusan dan juga prestasi mereka di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran mereka akan merosot, kerana mereka perlu membuat 2 kali kerja untuk memahami bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya kita akan pergi ke kesan daripada guru. Kesan PPSMI ini terhadap guru. Okey, kalau kita membincangkan pasal guru, semestinya guru akan mengajar kepada pelajar mereka. Jadi kita boleh lihat ada segelintir guru yang tidak boleh memberikan kesan yang efektif kepada pelaksanaan PPSMI ini. Tapi kadang-kadang kita boleh lihat sesetengah guru ni masih mengekalkan bahasa Melayu untuk pembelajaran mereka. Maksudnya dari segi sains dan matematik dan semua subjek, mereka masih mengekalkan bahasa Melayu. Jadi apabila pelaksanaan PPSMI ini berjalan dan dilaksanakan, maka mereka seperti yang saya beritahu tadi, guru terpaksa mengkaji dan juga mengkaji dan memberi maklum kepada pelajar yang mereka perlu mempelajari sukatan pelajaran ataupun pembelajaran mata pelajaran ini kepada bahasa Inggeris. Jadi mereka kena buat 2 kali kerja. Maksudnya iaitu kita boleh lihat produktiviti guru juga berkurang, dan juga kesan pada PPSMI ini juga menyebabkan berlakunya pengangguran guru kerana terpaksa memilih guru-guru yang memahami bahasa Inggeris ataupun memahami sedikit tentang bahasa Inggeris ni. Jadi kita boleh lihat juga ada setengah guru juga akan terpaksa mengambil mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Contohnya mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang mereka juga terpaksa mengambil tugas itu disebabkan gaji yang mereka tawarkan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk pula ke dalam tajuk faktor pemansuhan dasar PPSMI ini. Okey. Seperti mana yang kita sudah maklum bahawa setiap kali tahun terakhir mesti akan ada satu peperiksaan besar di mana-mana sekolah dan di mana-mana peringkat. Jadi faktor yang mempengaruhi langkah pemansuhan dasar PPSMI ini adalah kadar penurunan peratusan grade A dalam pelajar tahun 6 yang menduduki peperiksaan UPSR pada tahun 2007 mencatatkan penurunan dalam bagi mata pelajaran matematik telah mencatatkan penurunan sebanyak 0.3%. Manakala bagi mata pelajaran sains, pihak Kementerian Pelajaran mencatatkan penurunan sebanyak 2.0% bagi mata pelajaran sains. Okay. Bukan itu sahaja, faktor yang lain yang menyebabkan proses pemansuhan ini dijalankan adalah daripada
kurangnya kepakaran guru dalam berbahasa Inggeris secara spontan bersama murid-murid. Okey. KPM telah KPM mencatatkan bahawa peratusan guru, kadar peratusan guru yang bergrade baik dan juga cemerlang adalah dalam lingkungan 25% saja. Bermaksud bahawa majoriti daripada guru-guru di Malaysia tidak mempunyai kepakaran dalam berbahasa, dalam bertutur dalam bahasa Inggeris secara spontan. Maka mereka menggunakan kaedah mengajar dengan menggunakan dua bahasa, iaitu menggunakan bahasa Inggeris serta menggunakan bahasa Melayu dalam proses pembelajaran mereka. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah membuat kajian di mana mereka telah pergi ke sekolah-sekolah di Malaysia untuk mengkaji sama ada guru-guru di sekolah menggunakan bahasa Inggeris secara menyeluruh bagi tempoh yang diperuntukkan untuk pembelajaran mata pelajaran sains dan juga matematik. Jadi pihak KPM telah merumuskan bahawa guru-guru sekolah di Malaysia menggunakan hanya 53 hingga 58% sahaja waktu yang diperuntukkan untuk mengajar mata pelajaran tersebut, iaitu matematik dan juga sains. Mereka menggunakan 53 hingga 58% saja, dan selebihnya mereka menggunakan bahasa Melayu dengan tujuan adalah untuk memahamkan pelajar-pelajar dengan terma ataupun istilah yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut. Jadi setelah itu kita tengok juga bahawa kita pembandingan antara prestasi. Kita tengok prestasi antara pelajar di luar bandar dan pelajar di bandar. Kita dapat lihat bahawa dua kawasan ini adalah kawasan yang berbeza dari segi sumbernya dan pelbagai lagi lah. Jadi kita tengok prestasi pelajar luar bandar adalah lebih teruk daripada pelajar di bandar, adalah kerana kurangnya guru-guru pakar datang untuk mengajar di luar bandar kerana kekurangan sumber, iaitu ataupun sebab mereka ialah berada di luar bandar. Mereka tidak selesa untuk berada di luar bandar. Okey. Jadi setakat itu saja. Jadi kita beralih kepada tajuk seterusnya. Untuk kesimpulan segala topik yang dibincangkan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi, yang pertama, apa yang boleh saya simpulkan adalah PPSMI hanyalah berjaya meningkatkan 4% penguasaan bahasa Inggeris, tetapi sebaliknya mengurangkan minat pelajar untuk mempelajari sains dan matematik. Merujuk kepada kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
menyatakan bahawa kedudukan subjek matematik dan sains di Malaysia merosot dengan teruk. Ini menunjukkan bahawa pelaksanaan PPSMI dalam mata pelajaran sains dan matematik tidak relevan dalam sesi pengajaran dan pelajaran di Malaysia dan di sekolah. Akhir sekali, PPSMI tidak berjaya mencapai matlamat penubuhannya untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia bagi mencapai taraf negara maju. Sebaliknya, PPSMI hanya menjatuhkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik. Untuk itu sahaja kesimpulan yang boleh saya simpulkan mengenai topik kita pada hari ini. Untuk akhir kata, dalam pemerintahan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan, saya menasihatkan supaya anda semua untuk sentiasa peka terhadap apa yang pemerintah kita untuk lakukan, dan akhir sekali stay at home and safety first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.